الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dihormati muslim majlis, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suratul Furqan, Al-Furqan surah ke-25 pada ayat 30, Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi takhadu hadzal Qur'an mahjura. Terjemahannya, dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Tajuk pada malam ini, Al-Quran perlembagaan umat, sesuai dengan firman dari surah Al-Furqan surah ke-25 pada ayat 30. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kaumnya enggan menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan dalam kehidupan. Di pada malam ini kita nak bahas beberapa ayat Quran dan beberapa buah hadis untuk membuktikan bahawasanya umat manusia ini tidak ada sebaik-baik panduan untuk mereka ikuti melainkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertamanya di dalam surah ke-6, surah ke-27 pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latulaqal Quran min ladun hakimin alim. Cuba tuan-tuan dan puan-puan hayati ayat ini. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah dikurniakan Al-Quran yang datang dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat ini juga telah membatalkan dakwaan setengah golongan yang menyatakan Al-Quran ini rekaan dan ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang yang beriman jelas, Al-Quran ini datang secara langsung melalui perantaraan Jibril daripada pencipta alam Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang kita sembah ini maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Itulah Al-Quran. Hujah yang kedua di dalam surah ke-7 Al-A'raf ayat 52, walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Dan sesungguhnya kata Allah, kami telah datangkan kepada manusia Al-Kitab, yakni Al-Quran. Dengar baik-baik, inilah yang terkandung dalam Al-Quran. Apa dia itu Al-Quran? Pertama sekali Allah menjelaskan fassalnahu ala ilmin.
Segala keterangan-keterangan di dalam Al-Quran itu berdasarkan ilmu pengetahuan Allah yang luas. Jadi maksudnya, apa yang ada di dalam Al-Quran ini, surahannya baik, larangannya baik, kesemuanya berdasarkan ilmu pengetahuan Allah selaku pencipta alam yang juga mencipta kita. Untuk apa? Huda, sebagai petunjuk, dan juga warahmah liqaumi yu'minun, dan sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya, satu hari kita solat kalau genap 5 waktu lah, 17 kali kita pohon, kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Bagi salam, luar solat, kita tak pernah pun mengikuti, berpandukan jalan yang lurus. Apa dia jalan yang lurus? Allah firmankan di dalam surah ke-17 Al-Isra pada ayat yang ke-9. Inilah jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajrun kabir. Kerana kedegilan kita. Inilah masalah orang Melayu. Bukan Melayu di Selayang ni, cerita ni di Sekiantan ni. Melayu Selayang 2 kali 5. Dalam solat kita pohon, kita pinta, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sedangkan Allah berfirman, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya inilah Al-Quran. Apa kemampuan Al-Quran? Yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran berkemampuan memimpin umat manusia ke jalan yang lurus. Karena Al-Quran ini berdasarkan ilmu Allah. Untuk mendapat keridhaan Allah, untuk mendapat jalan yang lurus, ini dia panduan. Bukan sekadar itu. Wa yubashshirul mu'minin, dan Al-Quran juga membawa berita-berita gembira kepada orang beriman, yang mana mereka ini alladzina ya'maluna as-salihat. Setelah mereka percaya, mereka yakin, mereka susuli dengan amal-amal saleh. Ingat tuan-tuan, setengah manusia, setengah orang lain dia kata, aku dah bertaubat. Kalau bertaubat tanpa disusuli amal soleh, sia-sia. Tadi tu Imam ada baca ayat tu, saya tak mau ingat. Yang saya ingat di dalam surah Al-Baqarah 160 dalil. Illal ladzina tabu wa aslahu. Kecuali orang-orang bertaubat dan memperbaiki amalan-amalan mereka. Sebab itu taubat ni, taubat nasuha, dia wajib diikuti, disusuli dengan amal-amal saleh. Sebab itu Al-Quran ini membawa berita gembira kepada orang-orang yang percaya, yang beriman, dan kemudian disusuli dengan amal-amal saleh. Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, ajran kabira, ganjaran yang besar. Maksudnya, selama mana kehidupan kita di dunia yang sementara ini, Al-Quran kita jadikan sebagai pelembagaan, begitu juga As-Sunnah dalam kehidupan kita. Kita bakal mendapat 2 kebaikan. Dalam ayat tadi kata semua ajran kabira, ganjaran yang besar. Kita akan sebut satu di dunia, satu di akhirat. Di dunia kehidupan kita barakah, aman, tentera. Di akhirat sejahtera. Kenapa? Kita bakal dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Faham tak? Ini 3 ayat Al-Quran untuk membuktikan bahawasanya tidak ada sebaik-baik perlembagaan hidup untuk umat manusia melainkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang saya nak kemukakan 6 dalil hadis. 6 hadis ini bakal menjelaskan pula kenapa kita wajib ikut Quran dan As-Sunnah. Pertamanya hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh bertemu dengan hadis ini dalam kitab Muqaddimah Mustika Hadis.
keluaran Jabatan Perdana Menteri. Kalau tak salah saya hari yang ke-7. Kalau tak salah saya, kalau salah nasib tuan-tuan. Hadis yang berbunyi, Kitab Allah Azza wa Jalla huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Yang bermaksud kitab Allah, ayat Al-Quran adalah tali Allah. Kemudian barang siapa yang mengikutinya, yang berpandukan kepada kitab Allah, dia adalah dari kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Tapi ingat, barang siapa yang berpaling, yang meninggalkan, enggan mengikuti petunjuk Al-Quran ini, adalah dia dari kalangan orang-orang yang sesat. Senang dia. Nak tahu siapa sesat ni ya? Siapa ikut Quran, dapat petunjuk. Siapa membelakangi Al-Quran, dia sesat. Hadis Muslim. Hadis yang kedua juga hadis Muslim. Inna asdaqal hadis kitab Allah wa ahsanal hadis hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Nabi bersabda 2 perkara. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Tuan-tuan tak percaya firman Allah? Allah cabar umat manusia dengan firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 87. Surah yang keempat ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan perkataan siapakah yang lebih benar daripada perkataanku? Tuan-tuan yakin perkataan Allah ataupun tuan-tuan yakin perkataan pemimpin? Janji ditepati. Saya meyakini janji-janji Allah. Kalau Allah tidak kurniakannya di dunia, pastinya di akhirat. Innaka la tukhliful mi'ad, dalam surah Al-Imran ayat 194. Sesungguhnya engkau, yakni Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahi janji. Sebab itu Nabi bersabda, sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk beliau. Kenapa? Sebab Nabi bukan seperti kita. Sudahlah insan pilihan yang terakhir di kalangan para anbiya, tak ada. Rasul tak ada, Nabi pun tak ada. Makna beliau ni memang betul-betul insan pilihan Allah. Kemudian beliau ini dipandu, dibimbing, dipimpin dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah An-Najm surah 53 ayat 3 dan 4. Sebab itu Nabi sebut sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk, petunjuk beliau. Dalam sebuah dalam segala dalam sebuah segi, apa sahaja kalau kita nak contohi, contohilah beliau. Di segi akhlaknya sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, segala-galanya beliau adalah contoh terbaik. Siapa yang menyatakan? Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dua hadirat. Ingat baik. Hadis yang ketiga, Nabi bersabda lagi bahawasanya Nabi bersabda bahawasanya selama mana umat Islam berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selama itulah mereka tidak sesat. Ingat, Nabi wafat 1433 tahun. Nabi tidak meninggalkan harta benda yang banyak
kepada umat Islam. Betul atau tidak? Yang ditinggalkan dua perkara.